YouTube channel. Let's learn physics with teacher by Zura. In this lesson, we are going to discuss learning outcome, define amplitude A, frequency F, period T, wavelength lambda, and wave number K. In this lesson, we are going to look at 2.3 sinusoidal wave parameters. Okey, untuk bahagian ini kita akan lihat kepada parameters yang kita ada dalam gelombang. Okey, ataupun lebih kepada wave profile lah ya. Okey, so pada gambar rajah 2.5, okey, figure 2.5 shows a periodic sinusoidal waveform. Okey, bentuk gelombangnya kamu akan dapat bentuknya ialah sinusoidal. Okey, sinusoidal ni bermaksud kita akan dapat sama ada grafnya tu akan menjadi bentuk sin. Okey, mungkin bentuk sin atau mungkin bentuk cos. Okey, yang ni nanti bergantung kepada persamaan yang kamu akan dapat. Okey, katakanlah inilah profil gelombang kita ya. So kita ada ini gelombangnya. Okey, bentuk gelombang ni lah sinusoidal ya. Kalau ikutkan yang ni kita akan dapat graf ni graf sin lah. Okey, so nanti dalam gelombang ni kita ada a lot of particles. So ini semua particles. Okey, you ada dekat S, dekat B sini, ni particles. Dekat T pun ada particles, dekat Q dia ada particles, dekat C ni pun kita ada particle jugalah. Dan sebenarnya kan bukan dekat tempat yang saya label ni sahaja ada partikel ya. Dekat tempat-tempat lain ni pun ada juga particles Okay, example dekat sini you ada another particles, you have another particles here. So, kita akan hanya ambil beberapa titik sajalah untuk kehadiran partikel ini. Okay, so pertama kita ada amplitude. Okay, untuk amplitude ni kita ada dua bahagian ya. Sama ada amplitude-nya melambangkan nilai positif ataupun amplitude-nya menunjukkan nilai negatif. Okey, kalau amplitude-nya berada pada positif part, okey, kalau partikel tu berada dekat amplitude positif sini So yang ini kita akan namakan kedudukan ini sebagai crest or peak. Okey, ini namanya puncak. Okey, partikel ni sedang berada di bahagian puncak. So kamu akan dapat amplitude-nya di sini akan jadi positive amplitude. Okey, apakah amplitude? Jarak daripada titik keseimbangan, okey, ataupun kamu ada amplitude tu adalah maximum displacement from the equilibrium position. Okey, kamu ada jarak maksimum dari titik keseimbangan. Okey, kalau partikel tu berada pada negative amplitude, okey, di bawah ni dekat S ni, okey, bermaksud partikel ni berada di throw. Okey, throw ni adalah lembangan Dalam bahasa Malaysia lembangan Yang ni throw Okey, so kamu akan dapat amplitude-nya adalah negative A. Okey, this one akan jadi negatif A. Okey, sebab dia berada di bahagian bawah. Okey, lagi sekali kata dekat B ni ya. So dekat B ni again kamu akan dapat ini adalah crest ataupun peak. Yang mana kamu akan dapat di sini akan menghasilkan positive amplitude. Okey, dekat T yang bawah ni kita akan dapat ini true. So kamu akan dapat lagi sekali ini adalah negative amplitude. Okay, negative amplitude.
Okey, so bahagian di tengah-tengah ni, kan yang tengah-tengah ni, ini namanya apa? Ini adalah equilibrium position. Okay, this is the equilibrium position. Okay, next, we look at the parameters of the wavelength. So, lambda. Okay, what is the wavelength? Wavelength is defined as a distance between two consecutive particles point which have the same phase in a wave. Okay, so panjang gelombang adalah jarak di antara dua partikels yang bersebelahan yang mana ianya berada pada fasa yang sama. Okay, same phase tu maksudnya fasa yang sama ya dalam gelombang. Okay, daripada figure 2.5 ni tentukanlah ya kat manakah lambda. Okay, kita boleh ambil partikel B is in phase with particle C. Okey, so dekat sini kita akan ambil partikel B. Okey, ni B ya. So partikel B ni kamu akan dapat dia sefasa dengan partikel C. Kamu nampak tak ni? Kita akan ambil titik B dekat mana? Puncak. Titik C berada di puncak. Partikel dua-dua ni dia mesti bersebelahan. Means that puncak kena bertemu dengan puncak. So kamu akan dapat ini adalah lambda. Okey, ini satu panjang gelombang ya. Ini is the wavelength lah. Okey, atau second example kita boleh ambil partikel di P. Okey, this is the particle at P. Okey, is in phase with particle at Q. Okey, yang ni pun masih lagi satu panjang gelombang ya. So dekat sini kan posisi untuk P dan Q ni dia berada pada posisi yang sama lah. Okey, kamu akan dapati ini akan mewakili satu panjang gelombang. Kamu akan dapat ini lambda lah. Okey, ni lambda. Okey, contoh yang ketiga. Kita boleh ambil partikel S. Sini dekat throw ni partikel S dengan partikel T. Okey, so yang ini throw akan berjumpa dengan the next throw. So kamu akan dapat ini juga akan mewakili satu panjang gelombang iaitu lambda. Okey, so kamu kena alert lah bila kamu diberi graf, kamu kena tahulah di manakah maklumat yang kamu akan dapatkan untuk panjang gelombang ataupun wavelength. Okey, apa unit untuk wavelength? Okey, unit untuk wavelength kita akan gunakan meter Mestilah meter lah. Inilah SI unit. Okey, must be in meter. The next parameter we have period T. What is period? Period is defined as time taken for the particle point in the wave to complete one cycle. In this period T, the wave profile move a distance of one wavelength lambda. Okay, means that period of the wave actually equals to the period of the particle on the wave. Therefore, you will get period T equals to 1 over F. And the unit of the period is in second. Okey, kamu refer semula pada gambar rajah 2.5. Okey, kita ambil untuk satu lambda ya, yang mana contoh tadi kita ada daripada partikel di B dan partikel di C. Ni kamu akan dapat untuk satu panjang gelombang lah, lambda. Okey, so daripada B ke sini juga, bila kamu ada panjang gelombang ni lambda, bermaksud di sini juga kita ada tempoh. Okey, ini juga akan mewakili tempoh lah kat sini.
Okey, daripada graf nanti kamu akan dapatlah sama ada maklumat untuk panjang gelombang ataupun tempoh. Okey, sama juga dengan titik S dengan T tadi. Okey, kat mana kamu ada lambda bermaksud daripada S ke T ni juga, kamu akan dapat ini juga adalah untuk satu tempoh. Okey, sama juga dengan titik S. Titik P Titik P dengan titik Q ni, kamu akan dapat ini juga adalah untuk satu panjang gelombang yang mana mewakili satu tempoh lah. The next parameter in the wave, we have the frequency. Frequency is defined as a number of complete wavelength produced in 1 second. So the unit for the frequency is hertz or per second. Okay, then we have the amplitude. So what is the amplitude? Amplitude is defined as a maximum displacement from the equilibrium position, okay, to the crest or trough of the wave motion. Okay, and the unit for the amplitude is meter. Now we have the wave speed V. Okay, wave speed is defined as distance traveled by wave profile per unit time. Okay, it means that it moves a distance of lambda in time t. So nak kira laju gelombang, kamu kena ambil lah yang mana gelombang ni kamu kena guna panjang jaraknya lah satu panjang gelombang dan masanya kenalah satu tempoh. Okey, kamu akan dapat V sama dengan distance per time. So distance ni kita kena ambil dia sebagai satu panjang gelombang lah. So kamu akan dapat untuk kes yang ini lambda ni akan mewakili jarak ni lah. Okey. So kita akan bahagikanlah dengan masa di sini ialah untuk satu tempoh. Okey, maksudnya dekat sini bila kamu ada panjang ataupun jaraknya ialah lambda, so tempoh di sini akan mewakili period T. Okey, kamu akan dapat nantilah berapa nilai laju gelombang ini, ya. So kamu akan dapat V sama dengan lambda per T. Okey, dan kita tahu bahawa T juga adalah sama dengan 1 per F. Okey, ganti masuklah dalam formula. Kamu akan dapat V sama dengan lambda, okey, bahagi dengan 1 per F lah. So permudahkan, kita akan dapat V sama dengan F lambda. Okey, ataupun lambda F lah. Okey, so unit untuk laju macam biasalah, kamu akan gunakan unitnya sebagai meter per second. Okay, and the value of the wave speed is constant. Okay, means that nilai untuk V ni sentiasa seragam, ya. So V kita ni constant, ya. Akan dapat V is constant. So dekat mana-mana titik lah, ya. Kat mana-mana titik masa partikel ni vibrate ataupun gelombang ni merambat, kamu akan dapat laju gelombang ni sentiasa seragam. Next parameter is a displacement y. Displacement y is defined as a distance moved by a particle from its equilibrium position at every point along a wave. Okey, nak terangkan displacement y ni, refer kepada contoh graf. Okey, saya ada graf y in meter melawan t in second. Okey, untuk mechanical wave, paksi y ni kita akan declarekan dia sebagai displacement y. Okey, means that y ni merujuk kepada displacement ni lah. Okey, means that y ni akan jadi apa-apa jarak lah
iaitu jarak yang dilalui oleh zarah daripada titik ataupun pusat keseimbangannya lah. Okey, pada mana-mana titik di sepanjang gelombang yang terbentuk. Okey, kita tahu dekat sini gelombang saya warna hijau ni ya akan merambat bergerak ke kanan lah dengan laju gelombang dia iaitu V. V sama dengan apa? F lambda. Okey, itu untuk laju gelombangnya lah. Okey, katakanlah partikel saya ni bergetar daripada titik keseimbangannya. Okey, ambil partikel kat sini ya, yang saya dah lukis kat sini. Ini particles. Okey, means that partikel ni dia akan vibrate lah pada certain displacement Y. Okey, saya label dekat sini. Y ni akan jadi apa-apa jarak lah. Dan jarak itu mesti daripada kedudukan keseimbangan. Okay, that is the displacement Y. Okay, means that kalau partikel tu dia displace, okay, pergi dekat amplitude, contoh yang kedua ni ya, ini pergi dekat amplitude lah. So kita akan dapat dekat sini, ini juga adalah Y. Okay, tapi Y ni akan jadi sama dengan amplitude A. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep wave number. Wave number ni nombor gelombang ya. So wave number kita akan declare dia sebagai K. Okey, wave number is defined as K equals to 2 pi per lambda. Okey, kamu akan dapat unit SI untuk wave number adalah per meter. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya sebagai tanda sokongan kepada saya. Terima kasih.